setia daripada subuh tadi, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sahabat Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isi Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Maaf Ustaz. Baik tu. Okay, Alhamdulillah, semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman dan Allah tingkatkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, jom kita menelusuri biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita dalam majlis ilmu ini Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan derajat iman kita, dan seterusnya kita bicara tentang biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia mampu meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan kecintaan yang sangat mendalam, dan dengan kecintaan tersebut layaklah kita untuk boleh syafaat baginda SAW yang akan menyelamatkan kita dari semua daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Kita doa juga pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalau ada di kalangan kita yang sakit, Allah sembuhkan. Amin rabbal alamin. Kalau ada di kalangan kita yang ada masalah, Allah beri jalan keluar dan Allah bantu atas masalah tersebut. Amin rabbal alamin. Kalau ada yang sedang diuji dengan pelbagai ujian, mudah-mudahan Allah ringankan ujian tersebut sekadar yang kita mampu, dan seterusnya Allah bantu. Dan seterusnya dengan ujian tersebut dapat meningkatkan ataupun naikkan darjat kita kepada darjat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Okey, pada pertemuan kita lepas kita dah sampai kepada surat 109, iaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat betapa cerdasnya, betapa pick up-nya akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Zaid bin Thabit ni bila Nabi SAW ingin menulis surat kepada bangsa-bangsa asing, ataupun raja-raja asing yang maksudnya A'jamiyun. A'jami ni bukan daripada bangsa Arab lah. Contohnya Nabi nak kirim kepada orang-orang yang berbangsa Bani Israel ataupun ialah dengan bahasa Ibrani. Jadi baginda SAW sengaja tidak Allah SWT menulis surat dalam bahasa Arab. Kalau boleh je tulis dalam bahasa Arab, sampai sana nanti adalah penterjemahnya. Tapi Nabi SAW tak nak. Kalau tulis bahasa Arab mungkin akan ditokok tambah dan seumpamanya kan. Sebab itu Nabi perintahkan kepada Zaid bin Thabit ni untuk belajar bahasa Ibrani. Hanya dalam tempoh 17 hari sahaja dia belajar bahasa Ibrani, dah boleh menguasai bahasa tersebut dan boleh menulis surat dalam bahasa Ibrani. Kalau kita, Masya Allah kan, saya kadang-kadang pelik juga, saya belajar bahasa Inggeris ni lama dah kan, daripada sekolah tadika lagi, 1, 2, 3 belajar what is a chair kan, ingat lagi masa zaman sekolah darjah 1.
Baru masuk dari sekolah dari satu baru seminggu. Baru seminggu. Baru tu lah nak berpisangan dengan ayah. Saya tak ada sekolah tadika sebenarnya. Zaman saya tak ada sekolah tadika. Bukan tak ada sekolah tadika, ada jauh. Tapi tak, ayah saya tak hantar lah. Masuk-masuk dari satu lah. Masuk dari satu. Lepas tu kena cikgu bahasa Inggeris garang. Sampai sekarang saya ingat nama cikgu. Mudah-mudahan Allah rahmati cikgu saya tu kan. Sebab tu mungkin sampai sekarang kot tak berkat kot. Berkat Allah alam. Ingat lagi masa teater satu dulu, masa dari satu, baru seminggu dia dah tanya dah. Oh, dia tanya soal-soal. Ada tulis gambar dekat whiteboard ni, dia tampal lah kertas. Gambar apa? Chair ni kerusi lah kan. Dia kata, apa nama? Cuba buat ayat tentang chair sikit. Oh, baru seminggu. Mana kita tahu kan? Baru seminggu. Lepas tu saya bolehlah sikit-sikit. This is a chair. Okay, lulus. Lepas tu dia tak suruh saya duduk lagi. Saya masih dalam keadaan berdiri. Dia suruh sebelah saya. Sebelah saya ni jiran saya. Lepas tu, okay, nama dia Fadil. Fadil, awak pula buat ni ayat tentang chair. Dia termenung. Lepas tu dia terkeluar perkataan Dun chair. Kan kalau ada Cina meninggal kan? Cina meninggal kan ada dia punya pancaragam dia dun chair. Jadi dia ingat perkataan chair tu. Kalau dia kata dengan cikgu tu dun chair kan, cikgu tu marah, ambil rotan kan, rotan nak pukul. Saya ingat saya nak kena pukul sebab saya tadi tak disuruh duduk lagi. Yang sebelah saya tu memang tahu dia nak kena pukul sebab memang salah kan. Kita orang, saya ikut pintu depan, yang Fadil ikut pintu belakang. Kita jumpa kat tandas, nangis, peluk-peluk, nangis. Kalau jumpa balik Fadil tu, dalam balik kampung jumpa dia, ingat tak kita dulu nangis kat tandas dua orang kan. Arwah Cikgu Rozi nama dia, Cikgu Rozi kan, yang ajar bahasa Inggeris. Kau lah yang kau jawab dun chair pasal. Dia kata aku mana tahu. Itu je aku ingat perkataan chair, dia kata. Keluar mulut dun chair, kan kena belasah. Yang pujuk kita sampai sekarang, tapi Allah Alam tak jumpa lagi. Dia tukang kebun kita. Nama dia Wak Samud. Wak Samud. Dia lah yang dia lah yang pujuk masuk kelas balik semula, ingat lagi. Cikgu dun chair tu kan. Masya Allah. Okay, insyaAllah. Jadi nak belajar bahasa Inggeris pun Allah sampai data 5 kadang-kadang tak mahir. Sepatutnya 11 tahun belajar, 6 tahun sekolah tadika, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, 11 tahun. Sepatutnya bahasa selain daripada bahasa Melayu ni, memang bahasa kita. Bahasa Inggeris tu bahasa yang memang kita kuasai lah. Memang sepatutnya kita dah kuasai. 11 tahun belajar kan? 11 tahun belajar. Tak pandai-pandai bahasa Inggeris kan? Tapi tengok bagaimana Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani 15 hari. Yang Suryani, bahasa Suryani yang 17 hari. 15 hari je belajar. Dah boleh kuasai, dah boleh tulis surat. Boleh tulis surat. InsyaAllah. Itu hebatnya, cerdasnya IQ Zaid bin Thabit ni. Zaid bin Thabit. Okay. Ustaz, bahasa Ibrani ni kaum apa Ustaz? Ibrani Bani Israel. Yang Suryani bahasa orang-orang Syria. Masya-Allah. Dia Hebrew. Ibrani ni Hebrew. Bahasa kat Israel sekarang dah Hebrew kan. Itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arabnya panggil Ibrani, dalam bahasa Inggeris panggil Hebrew. 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 Tu hebat tu kita insya-Allah. Bahasa Inggeris pun dah 11 tahun belajar pun tak hebat-hebat lagi kan. InsyaAllah. Okey, jom kita masuk hari ni ke sahabat Nabi SAW, namanya Khalid bin Sa'id. Mungkin kita jarang dengar. Nama dia Khalid bin Sa'id bin Al-As. Beliau menyertai rombongan hijrah umat Islam ke Habsyah. Okey. Memeluk Islam kerana bermimpi ibu bapanya sedang menolaknya masuk ke dalam api. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW datang dan menyelamatkannya. Dia di antara 5 orang yang awal memeluk agama Islam. Okey. Sebelum wafat, baginda melantiknya gubernur di Yaman. Okey. Allahumma salli. Dia kisah sebelum masuk Islam, dia dipukul oleh ayahnya, kemudian dikurung dalam bilik yang gelap,
tidak diberi makan dan minum. Ini ujian yang dihadapi oleh Khalid bin Sa'id. Okey. Bila ayahnya menyedari siksaannya tu tak cukup kuat lagi, apa yang dibawa, dia bawa Khalid bin Sa'id ni ke tengah-tengah padang pasir yang panas. Kemudian letakkan batu dan dihinjak-hinjak badannya, kan? Okey, ternyata kuat keimanan Khalid. Kuat keimanan Khalid bin Sa'id bin Al-As. Itulah yang kita boleh ambil sedikit pengajaran daripada Khalid bin Sa'id. Mungkin kurang popular, tapi sedikit kita tahulah. Dia termasuk dalam kitab yang Hayatus Ar-Rijal Haular Rasul, lelaki di sekeliling Nabi SAW. 60 orang, berarti hebatlah Khalid bin Sa'id Al-As ni. Okey, seterusnya jom kita masuk dalam sahabat Nabi yang seterusnya, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Okey. Ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah, semua penduduk Madinah menahan dan mempelawa baginda SAW untuk tinggal di rumah masing-masing. Namun baginda membiarkan, Allah yang menentukannya. Tali unta dilepaskan, nama unta Nabi SAW adalah Quswa. Of Sod Waw Alif Hamzah. Quswa. Quswa ni adalah unta yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni bila tahu je nak hijrah, macam ada ni nak hijrah cuma tak dapat ni kan. Abu Bakar ni dia bergolok bergadai tau. Tapi tanpa pengetahuan Nabi SAW. Abu Bakar ni orang kaya. Sehingga kan dia beli unta, dia bela unta tu, bagi makan cukup-cukup, 2 ekor dia beli. Satu untuk dia, satu untuk Rasulullah SAW untuk berhijrah kan. Allahumma sallallahu bila dia selalu datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, bila Allah nak izinkan kita berhijrah, dia kata biar dulu tunggu Abu Bakar sampailah Allah izinkan izinkan aku berhijrah. Okey, sebab itu Nabi tak hijrah, sedangkan sahabat-sahabat lain semua dah keluar dah. Lalu bila Nabi datang rumah Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, wahai Abu Bakar, jom, aku dah dapat perintah daripada Allah untuk hijrah. Jadi hijrah Nabi SAW bukan melarikan diri. Bukan Nabi tak tahan dengan siksaan orang-orang kafir. Tak, Nabi berhijrah ni atas perintah Allah SWT. Okey, kata Asma kata Asma binti Abu Bakar, aku tidak pernah melihat wajah ayahku terlalu gembira melainkan hari ini, iaitu bila Nabi SAW mengajaknya untuk berhijrah bersama-sama kan. Okey, sebab itu dibeli unta ni daripada Bani Kushairah, Bani Kushair, harganya 100 dirham. 100 dirham. Okey. Kalau ikut sejarahnya, inilah binatang yang dikebumikan di Baqi'. Satu-satunya binatang yang dikebumikan di Baqi', iaitu unta Nabi SAW, Quswa. Quswa. Okey, itu disebut tentang tu. Jadi Nabi SAW melepaskan Quswa. Quswa ni banyak. Sebenarnya Quswa ni kata Nabi SAW macam Mahmud, ketua tentera bergajah, Abraha. Dia beriman pada Allah SWT, walaupun dia haiwan, dia beriman pada Allah SWT. Okay. Sebab itu Mahmud ni bila dihalakan ke arah Mekah, dia terus duduk, tak bergerak. Tapi bila dihalakan ke arah selain daripada Mekah, dia berlari laju. Jadi ditarik lagi dan akhirnya terpaksa sebab dia disakiti dan dia berjalan, akhirnya datanglah burung ababil. Jadi kata Nabi SAW, Quswa ni macam Mahmud, tentera bergajah ni. Yang memegangnya adalah Malaikat Jibril. Kalaulah Allah inginkan Quswa ni, Allah SWT, Mahmud ni berjalan, dan berjalanlah dia. Jadi dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah kan, ketika itu macam bila dibuat perjanjian nak teruskan ke Mekah ke ataupun nak patah balik Madinah. Sedangkan orang-orang kafir menghalang. Okay, lalu kata Nabi SAW, lepaskan Quswa. Kalau dia berjalan mengarah kepada Mekah, jom kita teruskan perjalanan. Kalau dia berpatah balik ke Madinah, kita patah balik Madinah. Jadi rupanya Quswa dia patah balik Madinah. Okay. Dalam peristiwa ini juga sama, bila semua berebut nak jadikan Nabi sebagai tetamunya ataupun nak biar Nabi bermalam di rumahnya. Jadi ketika Nabi SAW kata, lepaskan unta Quswa ni. Di mana dia berhenti, di situlah aku bermalam. Di situlah aku bermalam. Tahu tak ada kisah di sebalik kisah ni. Kenapa
Quswa dan kenapa Nabi memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kisahnya ada seorang raja, dia panggil Raja Tuba', Raja Tuba' yang asalnya daripada Yaman. Dia ni hidup pada zaman Nabi Musa AS. Dia mengikut ajaran Nabi Musa. Bila dia tahu tentang akan lahir seorang Nabi daripada Mekah, daripada Mekah, dan akan semualah detail tentang ni. Jadi dan Nabi ni akan berhijrah ke Madinah, semua dalam pengetahuan. Semua tu disebutkan dalam kitab Taurat. Akan berhijrah ke Madinah. Okay? Jadi Raja Tuba' ni dia pergi berjalan kepada semua negara-negara yang dikuasai ataupun ni. Dia akan pilih ulama-ulama. Dia pilih ulama-ulama yang ditugaskan untuk cari siapa yang disebut dalam kitab Taurat ni, Nabi akhir zaman ni. Jadi 400 orang ulama dicari. Jadi bila ulama ni meninggal, dia akan diwariskan kepada ulama yang lain, diwariskan kepada ulama lain. Dan ada satu surat yang ditulis oleh Raja Tuba', dan dia pesan pada ulama-ulama ni tolong sampaikan surat ini kepada Nabi ni, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau dia sampai ke Madinah. Dan Raja Tuba' ni buat rumah 2 tingkat. Jadi satu-satunya rumah yang 2 tingkat di Madinah adalah rumah yang dibina oleh Raja Tuba' ni, raja daripada Yaman ni. Okay. Dan diberikan kepada salah seorang dari 400 ulama yang dilantik tu. Jadi daripada ulama yang terakhir itulah, yang 400 tu, yang terakhir itulah rumah itu diwarisi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dan surat tu pun ada. Surat tu ada dalam rumah tu yang mengatakan bahawa kalau Nabi SAW datang, surat ni tolong serahkan kepada Nabi SAW, sebab Raja Tuba' ni raja yang sangat rindu pada Nabi SAW walaupun tak pernah jumpa Nabi. Sangat rindu nak jumpa Nabi tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Dia lantik, tolong serahkan surat aku ni kepada Nabi tersebut. Dan itulah semuanya berlaku ni tanpa, bukan kita rancang, tetapi adalah Allah yang rancang. Quswa tu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kan? Abu Ayyub Al-Ansari. Itu semua adalah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memenuhi hasrat atau impian Raja Tuba' yang sangat rindu pada Nabi SAW walaupun tak pernah jumpa lagi, dan sangat cinta pada Nabi SAW walaupun tak jumpa lagi, nak jadi orang yang meraihkan Nabi, kan? Sampai dia bina rumah 2 tingkat. Rumah ketiga tu semua 1 tingkat. Rumah tu je 2 tingkat. Diwarisi untuk tunggu Nabi Muhammad. Jadi dia lantik 400 tu. Jadi bila 400 ni meninggal, lantik lagi ulama pewaris, supaya nanti dia lah yang akan menyerahkan surat tu, surat daripada Raja Tuba' kepada Nabi SAW, dan menjadikan rumah itu untuk Nabi SAW. Jadi bila Nabi lepaskan Quswa tu, Quswa tu atas takdir Allah dan atas perancangan Allah, dan Allah kabulkan doa Raja Tuba' ni yang sangat cinta pada Nabi SAW. Akhirnya Quswa ni berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu kisah di sebalik cerita tu, kisah di sebalik cerita tu. Dan dengan izin Allah, unta itu berhenti dan berteleku di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian bila rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat, sebelum Nabi datang dia selalu naik atas, selalu turun naik lah, kan. Jadi bila sejak Nabi SAW ada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, 7 bulan lamanya dia duduk kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari, 7 bulan sebelum Nabi ada rumah sendiri. Okay. Jadi selama 7 bulan tu lah Abu Ayyub Al-Ansari tak pernah naik di tingkat 2. Tak pernah naik tingkat 2. Semua ahli keluarganya tak pernah naik tingkat 2. Sebab dia tak nak dia lebih tinggi daripada Nabi SAW. Dia tak nak dia di atas dipijak, istilahnya dipijak Nabi SAW. Nabi lebih rendah pada dia. 7 bulan tak naik atas, bayangkan hormatnya bagi Nabi SAW. Itu juga lah yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah. Kan? Imam Abu Hanifah waktu dia duduk di Madinah, dia berjalan tanpa memakai selipar, kan? Sebab dia kata dia tak nak selipar dia yang kotor ni memijak Rasulullah yang ada dalam tanah ni, dalam bumi Madinah ni.
Jadi dia berjalan di dalam kota Madinah tak pakai slipper, tak pakai kasut. Sebab dia tak nak dia tak nak Allah SWT kasut dia yang kotor ni memijak tanah yang di bawah tanah ni ada Rasulullah SAW. Sama juga dengan Imam Malik. Imam Malik, mazhab Maliki kan. Imam Malik dia tak pernah buang air di kota Madinah. Tak pernah buang air di kota Madinah. Kalau dia nak buang air besar ke buang air kecil kan, dia akan naik kuda dia, dia akan buang air di luar kota Madinah. Sebab dia tak nak air najis dia tu meresap dalam bumi Madinah dan akhirnya dia kata Nabi ada di bawah bumi Madinah ni. Jadi dia tak nak kotoran dia, najis dia semua meresap dalam tanah ataupun pasir kota Madinah ni dan pada dia akan mengenai Nabi lah, tapi sebenarnya tak mengenai Nabi walaupun Nabi jauh kan. Tapi dia punya hormat dan jaga adab dengan Nabi SAW kan. Sanggup dia bila dia nak buang air besar ke buang air kecil dia akan pacu kuda je keluar daripada kota Madinah. Di luar kota Madinah lah dia akan buang air besar dan air kecil setiap kali, setiap hari. Masya Allah. Tengok orang-orang Arab sekarang ni mana ada adabnya. Tepi-tepi tembok je dia tembak kadang-kadang kan. Jadi Allahumma SWT itu dah hilang dah rasa hormat dan rasa yalah, sayang pada baginda SAW. Kita lihat bagaimana seorang sahabat InsyaAllah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Atau nama sebenarnya ialah Khalid bin Zaid Al-Kuwaikib Al-Kulayb daripada Bani An-Najar. Bani An-Najar. Najar ni maksud dia tukang kayu. Dia apa nama? Bani An-Najar ni semuanya macam tukang kayu lah, macam tu istilahnya. Ataupun dia ambil daripada seorang ketua kaum yang gelarannya An-Najar. An-Najar. Saya dulu sangat takjub dan sangat kagum dengan seorang pakar astronomi Mesir, namanya Dr. Zaglul An-Najar. Dr. Zaglul An-Najar. Sebelum saya nak pakai nama Rushdie Ramli Al-Jauhari tu, Al-Jauhari tu gelaran bukan dalam IC. Al-Jauhari ni maksudnya jauhar permata. Johor kan, negeri Johor kan ejaannya Jimauhara. Yang beri nama Johor tu adalah orang Arab. Jauhar asal kalimah namanya. Itu permata. Permata itu panggil permata selatan kan. Jauhar bukan jauh berhari-hari, lain. Jauh berhari-hari itu lain. Okay. Ni Jauhari. Okay. Jauhari. Okay. Saya nak pakai nama An-Najar sebab kebetulan ayah saya tukang kayu. Ayah saya buat perabot. Ayah saya memang kalau kayu, bagilah dia kayu, dia gaji apa semua pahat. Sekejap tu dia boleh buat apa. Nak buat kursi, nak buat almari, nak buat apa. Memang ayah saya ni tukang kayu. Jadi saya tak malu ayah saya tukang kayu. Sebab itu saya nak pakai gelaran An-Najar. Tapi bila ada seorang ulama yang sangat hebat, namanya Dr. Zaglul An-Najar. Dia pakar astronomi. Memang pakar falak lah. Saya cakap Allah tak layaknya saya nak sandarkan nama saya dengan An-Najar tu. Jadi akhirnya saya pakailah yang biasa-biasa je, Al-Jauhari. Tiba-tiba ramai pula orang pakai Al-Jauhari. Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Sebab dia orang pun Johor, orang Keluang. Kan ada ramai yang pakai Al-Jauhari kan. Itulah, sebab saya pakai nama Al-Jauhari. Kalau tak namanya An-Najar. Satu lagi kalau tak namanya Asy-Sya'rawi. Sebab saya mimpi dengan Syekh Sya'rawi. 5 kali saya mimpi. 5 kali saya mimpi. Last mimpi dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi tu. Dia ulama tafsir. Ni kisah kat sini je lah. Dia mimpi dia bawa saya masuk dalam makam Nabi SAW. Masuk dalam makam ikut pintu belakang, pintu kecil dekat bahagian perempuan tu kan ada pintu kecil tu. Masuk di situ. Yang pelik dalam mimpi tu saya masuk dalam betul-betul depan makam. Walaupun sekarang ada lapisan yang tak ada pintu, dinding yang tak ada pintu. Tapi saya mimpi Syekh Mutawalli Sya'rawi bawa saya masuk dalam tu betul-betul sampai depan makam. Jadi saya solat arah kiblat tapi menghadap makam Nabi SAW. Balik dah keluar daripada makam Nabi. Syekh Mutawalli Sya'rawi hadiahkan saya 2 benda. Dua barang lah. Yang pertama pensel kayu, yang kedua tongkat kayu. Tinggi tongkat kayu tongkat kayu. Lepas tu saya pun sedar dalam mimpi kan. Bila pensel tu saya tanyalah, kata mungkin Allah takdirkan kau berdakwah dengan pen kan. Tu tongkat kayu. Dia kata mungkin satu hari kau akan jadi pemimpin. Allah alam lah. Tu tak
tak pastilah tu keadaan mimpi. Jadi oleh kerana selalu mimpi, dan saya ingat lagi mimpi yang terakhir tu, Syekh Mutawalli Syarawi, dia cium pipi saya, dia bunyi. Dia kalau orang Arab dia cium, kalau letak pipi je okey lagi. Kalau dia cium letak pipi, lepas tu dia bunyi, kan? Itu berarti dia sangat mesra. Jadi Syekh Mutawalli Syarawi mimpi saya sampai cium tu, bunyi tu. Saya nak pakai gelaran Asy-Syarawi, tapi oleh kerana Imam Asy-Syarawi, Imam Mutawalli Syarawi ni sangat hebat ilmu dia, saya tak layak lah nak pakai Asy-Syarawi tu, tak pakai Asy-Syarawi tu, pakailah Al-Jauhari. Okay. Geser hidung tak ada, itu geser hidung Hindustan. Arab dia pipi je, pipi. Okay, insyaAllah. Okay, alhamdulillah. Tu kisah Abu Ayyub Al-Ansari, dan kisah kisah Raja Tubba. Taba alif ain, Tubba. Dia digelarkan Tubba ni sebab tabi'ah ni mengikut. Jadi Raja Tubba, nama dia ada nama-nama lain, saya lupa nama dia. Tapi nama gelaran dia Raja Tubba sebab dia sangat nak mengikut Nabi SAW. Tabi'ah ikut, jadi sangat nak mengikut Nabi SAW. Jadi dia adalah orang yang beriman pada Nabi sebelum Nabi ada lagi. Sebelum Nabi ada lagi. Itulah kecintaan dia, keinginan dia, rindu dia nak jumpa Nabi walaupun dia tak pernah Nabi belum lahir lagi. Nabi belum lahir lagi. Dia zaman Nabi Musa AS. Itu keimanan dia sangat tinggi. Macam kita lahir setelah Nabi wafat. Nabi dah ada dulu. Kan? Tapi Raja Tubba ni dia cinta Nabi SAW sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir lagi. Itulah hebat. Dan Nabi pernah berdoa, Nabi pernah sebut dalam hadis, la tasubbut tubba'an. Jangan kamu cela Raja Tubba ni. Fa innahu qad kana aslama. Sesungguhnya dia telah Islam terlebih dahulu. Maksudnya dia dah Islam dah. Dia tu orang Islam. Walaupun dia belum jumpa Nabi SAW, dia dah terlebih dahulu Islam. Betul Nabi SAW sebut dalam hadis, la tasubbut tubba'a. Jangan kamu hina ataupun cela Raja Tubba ni, sebab dia tu qad kana aslam, lebih dahulu masuk Islam. Okey, insya-Allah seterusnya. Okey, kita masuk dalam seterusnya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okey, beliau adalah bapa saudara Nabi SAW. Dan Abbas ni, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni adalah adik bongsu Abdullah. Dia adik-adik seibu sebapa lah. Sebab Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lihat Abdul Muttalib ni ramai isteri kan. Yang Abdullah bin Abdul Muttalib ayah Nabi SAW daripada ibu yang namanya Fatimah binti Umar. Kalau Sayyidina Hamzah daripada ibu yang namanya Halah. Halah. Okey, Halah. Okey, kalau yang Abu Lahab daripada ibu yang namanya Lubnah. Jadi yang seibu sebapa dengan adik-adik dengan Nabi, ayah Nabi SAW tak ramai, ada beberapa orang je. Antaranya adalah Abu Talib, Imran bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah inilah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada yang ketiga namanya, tak silap saya, namanya Atiqah. Atiqah. Ada namanya Urwah. Itu yang adik-adik perempuan yang seibu sebapa dengan Abdullah. Okay. Kemudian beliau merupakan juga orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, sehingga baginda selalu menyebutnya. Okay. Abbas itu saudaraku, Abbas itu bapa saudaraku, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menyakitinya, samalah menyakiti aku. Kata Nabi SAW. Sayangnya Nabi SAW kepada pakcik nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okey, baginda pernah menjadi pembantu di rumah Al-Abbas dan Abdul Muttalib. Nabi SAW pernah berkhidmat kepada Al-Abbas dan atuk Nabi lah, Abdul Muttalib. Okey, cuma beza dengan Nabi SAW ni, umur dia 2 bulan. Sebab dia lahir 3 hari sebelum tahun gajah. Okey, kalau Nabi SAW lahir 58 hari, ada riwayat kata 60 hari selepas
tahun gajah ataupun selepas peristiwa serangan tentera Abraha tu. Okay, jadi umur Al-Abbas dengan Nabi SAW tak jauh sangat lah. Tak jauh sangat. Beza 2 bulan je. Beza 2 bulan. Okay. Tapi dia sangat sayang pada pakcik ni. Dia sangat sayang pada pakcik. Dia kalau ikutnya beza tahun macam tu lah. Dia dah akhir lagi 3 hari nak masuk tahun gajah. Kan? Yang Nabi Muhammad 2 bulan selepas tahun gajah. Okay. Suatu zaman pemerintah Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berlaku kemarau panjang. Kemarau panjang. Jadi Sayyidina Umar naik atas mimbar dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Doanya macam mana? Ya Allah, aku ini dan ini pakcik kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Turunkanlah hujan. Ketika itu hujan terus turun. Hujan terus turun. Dengan keberkatan Nabi Muhammad dan keberkatan pakcik Nabi. Nabi Sayyidina Umar doa, ya Allah, aku ni saudaranya dan ini adalah pakcik kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Jadi turunkanlah hujan. Tawassul, betul tawassul. Boleh insya-Allah. Jadi alhamdulillah tu turun hujan ketika itu. Itulah. Okey. Selesai insya-Allah. Tu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ain ba alif sin. Ain ba ada tasydid Abbas, bukan A B A S, Abbas. Dia Abbas. Abbas ni maksudnya adalah Abbas. Nanti saya rujuk kata Abbas tu. Abbas. Allahumma salli alaihi. Okey. Seterusnya, sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Hurairah. Nama sebelum Islamnya adalah Abdul Syams, hamba matahari. Macam Abu Bakar kan, nama sebelum Islam dia siapa? Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Jadi selama Islam, Nabi beri nama Abdullah. Sebab kata Nabi SAW ada 2 nama yang sangat disukai oleh Allah. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Abdul Rahman. Jadi nama Abu Hurairah daripada Abdul Syams, Nabi tukar kepada Abdul Rahman, iaitu hamba kepada yang maha penyayang. Yang maha penyayang. Okay. Dia juga digelarkan oleh Rasulullah SAW dengan gelaran Abu Hurairah. Sebab Hura ni kucing, Hurairah ni anak kucing. Jadi bapa anak kucing kerana sifat penyayangnya dan simpatinya pada kucing. Satu hari dia mula gelaran dapat nama Abu Hurairah ni sebab dalam majlis ilmu Nabi SAW, tadi dia on the way nak pergi majlis ilmu Nabi SAW di masjid, dia jumpa anak kucing. Dia ambil anak kucing tu masuk dalam jubah dia, kocik jubah dia. Tengah-tengah lah dalam majlis ilmu bunyi anak kucing ni. Nabi terbenti. Dia kata, siapa yang bawa kucing masuk ni kan? Lepas tu dia kat tangan, saya ya Rasulullah, tunjuk kucing. Lepas tu Nabi kata, kau ni memang Abu Hurairah lah. Kau ni memang Abu Hurairah, bapa anak kucing. Jadi riwayat sebut satu masa di rumah Nabi SAW ni ada 11 ekor anak kucing. 11 ekor anak kucing. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, ni semua kerana Abu Hurairah lah yang kan dia tinggal bersama Nabi SAW. Itu disebut dalam buku ni, tinggal dan makan bersama Rasulullah SAW. Tinggal dan makan bersama. Abu Hurairah juga yang tunjuk pada Nabi SAW yang perutnya diikat dengan satu ketul batu sebab lapar sangat. Lalu Nabi angkat jubahnya, Nabi kata, Abu Hurairah lihat di perut Nabi ada 2 ketul batu yang diikat. Berarti Nabi SAW lebih lapar daripada Abu Hurairah yang lapar. Kan, dan kisah juga Abu Hurairah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kan, kehidupan para sahabat Nabi SAW kan. Buku. Okay. Yang dia ni lapar sangat sampai menggelupur dekat tepi mimbar, dekat Raudah tu. Lepas tu datang orang pijak dia, pijak kepala dia, sebab orang sangka dia ni gila. Jadi ada orang pijak kepala dia kan. Lepas tu dia kata wama bi junun, dia kata innama bi alju, dia kata aku bukanlah gila tetapi aku terlalu lapar. Ni sahabat Nabi SAW Abu Hurairah. Okay. Dan dia dapat harta ghanimah berbentuk sebuah rumah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia dapat rumah
nangis dia kan, sebab dia tak ada rumah, dia tinggal bersama Nabi SAW. Apa yang Nabi makan, dia makan. Apa kalau Nabi berlapar, dia pun berlapar. Okey. Jadi di zaman pemerintah Sayyidina Umar berperang, dapat rumah, lalu Umar panggil dia, wahai Abu Hurairah, ni harta ghanimah ni untuk engkau. Itu berbentuk sebuah rumah, menangis dia. Barulah dia dapat rumah sendiri. Kau tak dia duduk mana? Dia duduk kat serambi Masjid Nabawi tu, Ali Sufah. Beranda lah atau serambi Masjid Nabawi tu. Nabi SAW kalau bertamu rumah sahabat, ada makanan lebih tak? Nabi minta dua, Nabi tak malu minta dua. Pertama, kalau ada makanan lebih boleh tak hantar ke rumah Fatimah, dia kata, anak Nabi SAW. Sebab Fatimah dah beberapa hari tak makan. Kalau Nabi bertamu rumah sahabat, nampak macam lauk ada lebih sikit kan. Nabi tak malu nak minta kat sahabat tu. Dia kata, sahabat, apa yang kamu hidang ni ada lebih tak? Kalau ada lebih boleh tak tolong hantar kat rumah Fatimah? Sebab beberapa hari dah Fatimah tak makan. Okay. Satu lagi, kalau Nabi bertamu rumah sahabat, Nabi kata, ada lebih tak makanan ni? Kalau ada lebih, boleh tak tolong hantarkan dekat serambi masjid, tempat Ali Sufa duduk. Ali Sufa duduk situ, bermalam kat situ kan. Dia tak ada rumah, orang-orang miskin Ali Sufa ni. Jadi boleh tak hantar situ? Jadi Abu Hurairah, Abu Zar Al-Ghifari, antaranya yang duduk dekat Ali Sufa lah. Kan? Tapi Nabi SAW beri Ali Sufa ni ilmu sebenarnya, ilmu yang banyak. Kemudian Nabi suruh dia buat amal-amal sunnah apa semua, sebab Nabi nak doa orang yang soleh. Nabi train, Nabi tarbiyah dia jadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Sebab Nabi nak doa orang-orang yang soleh tu untuk Islam. Okey. Antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dan menghafaz hadis-hadis Nabi SAW. Okey. Orang kedua lah selepas daripada Anas bin Malik adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okay. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan. Itu antara perawi-perawi hadis yang paling banyak sekali. Sebab walaupun dia miskin tak ada harta, tapi dia kaya dengan ilmu, dia kaya dengan pengetahuan. InsyaAllah. Itulah. Okey, Abu Hurairah. Ma'ruf lah di kalangan kita semua siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan. Okey. Seterusnya kita masuk dalam Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' ni siapa? Al-Bara' ni adalah adik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okey. Beliau merupakan tentera Islam yang paling gagah. Berani walaupun memiliki tubuh yang kurus kering. Kurus kering je. Okey. Tapi berani dan gagah. Okey. Al-Bara' adalah saudara Anas bin Malik, iaitu pembantu Nabi SAW. Disebabkan keberanian dia, Sayyidina Umar takut untuk melantik sebagai panglima perang kerana bimbang akan memudaratkan orang-orang Islam atau memudaratkan tentera Islam. Jadi kalau nak serang-serang aja, dia tak kira lah. Kalau yang tak nak ikut tak apa, dia pergi serang. Itu style dia. Itu style dia. Dalam peperangan Al-Yamamah, iaitu peperangan menentang Musailamatul Kazzab dan orang-orang munafik, kan, Musailamatul Kazzab ni adalah orang yang mengaku Nabi palsu pada zaman Nabi SAW kan. Okey, dia ni terkorban. Dia bila tentera Musailamah Kazzab ni dah berjaya dikalahkan kan, ada satu tembok, dia panggil tembok maut ni, tembok maut. Okey, kebun maut. Okey, ada satu kubu terakhir lah, yang menjadi benteng terakhir Musailamatul Kazzab, dan dia berjaya masuk dalam kubu ni dan mengunci daripada dalam. Okey, Allahumma salli alaihi, bila dikunci tak boleh nak masuk lah, sebab tembok tinggi, kubu castle tinggi dengan pintu besar, semua tak boleh masuk kan. Apa caranya? Al-Bara' dia kata, ambil pelantik yang kadang lontar batu ke untuk meruntuhkan tembok tu kan. Dia kata, tolong campak aku ke dalam. Jadi dia duduk atas pelantik tu atau plastik yang besar tu, dia duduk dan akhirnya dia dicampak masuk ke dalam. Bila sampai masuk ke dalam, dia berjaya buka pintu kubu tu dari dalam, dan dia lah orang yang berjaya membunuh Musailamatul Kazzab, dan akhirnya dia sendiri yang terbunuh dalam peperangan tu. Dalam peperangan tu. InsyaAllah, untuk keberanian dia.
Ya, dia sanggup dicampak dirinya masuk dalam gua dan dia buka pintu buka dalam kubu tu, kemudian dia lah yang membuka pintu kubu tu untuk tentera-tentera Islam masuk kan, dan dia berjaya membunuh Musailamah Al-Kadzab dan akhirnya dia sendiri terbunuh ataupun syahid dalam peperangan ni. Okey. Itulah Al-Barra bin Malik, adik-beradik dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini adik-beradik dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okey. Satu lagi insya-Allah. Satu lagi atau dua lagi lah. Okey. Iaitu Utbah bin Ghazwan. Satu lagi lah insya-Allah. Ada hal sikit. Okay. Utbah bin Ghazwan adalah sahabat yang awal berhijrah ke Habsyah. Habsyah ni hijrah pertama umat Islam ke Habsyah, Ethiopia, untuk mendapatkan perlindungan di bawah kekuasaan Raja An-Najashi, raja yang akhirnya masuk agama Islam, dan Nabi SAW pernah sewaktu kita panggil kemangkatan, kewafatan Raja Najashi ni, Nabi SAW dirikan solat jenazah gaib di Madinah. Okay. Raja Najashi ni asalnya dia agama Nasrani. Okay. Kemudian bila Nabi berdakwah, dia masuk agama Islam. Okay. Nabi berdakwah dengan cara utus surat kepada dia. Jadi waktu dia beragama Nasrani, dia merupakan raja yang sangat toleransi dan agama-agama yang lain lah. Dia raja yang adil. Jadi Nabi SAW kata pada sahabat-sahabat dan orang-orang Islam yang lemah ni, yang tak kuat, yang tak larat ni, berhijrahlah kamu ke Habsyah, sebab di Habsyah ada seorang raja yang adil dan toleransi dalam agama-agama yang lain. Okay. Utbah bin Ghazwan ni, dia pakar dalam melempar tombak, memanah dan sering membawa panahnya ke mana-mana. Okay. Ini kisah dia. Ketika di Habsyah, dia tak boleh duduk tenteram sebab dia terlalu sangat rindu kepada Nabi SAW di Mekah. Sebab Nabi kan tak ikut hijrah ke Habsyah kan. Walaupun berlaku 2 kali hijrah ke Habsyah, tapi Allah SWT, Nabi kan tak ikut hijrah ke Habsyah. Abu Bakar rasanya nak pergi, tapi sampai di tengah jalan ada orang kenal dia. Wahai Abu Bakar, aku kenal kau. Kan, kau nak ke mana? Dia kata, aku nak berhijrah ke Habsyah. Sebab di Mekah terlampau teruk sangat siksaannya kan, ujiannya. Jadi aku nak berhijrah ke Habsyah. Lalu kata lelaki tersebut, saya lupa nama dia, ada dalam kitab Hayatus Sahabat ni. Dah bincang pun sebelum ni. Kalau saya jumpa nanti saya ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allahumma salli kata lelaki ni, kau orang yang tak sepatutnya keluar daripada kota Madinah, kota Mekah. Kau adalah orang yang terhormat di Mekah. Sepatutnya kau tak layak keluar daripada kota Mekah. Jadi dia kata tak apa, walaupun sahabat tu dia tak Islam lagi, dia kata aku akan beri jaminan kepada kamu. Aku akan beri jaminan kepada kamu. Jadi bila dijamin, jadi dia bolehlah duduk Mekah. Tapi orang-orang kafir ketika tu beri dia syarat. Wahai Abu Bakar, kau boleh duduk dengan aman kat Mekah, tapi jangan solat di halayak ramai. Tapi Abu Bakar dia bijak. Kau boleh solat kau tak boleh solat di luar. Kau kena solat dalam rumah dia. Kau boleh solat dalam rumah dia. Jadi kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar, walaupun macam tu dia nak doa, dia nak dakwah juga, dia buat beranda kan. Dia solat kat beranda dia. Tapi dia bukan solat kat luar rumah, dalam rumah juga. Tapi beranda yang open lah. Beranda yang open. Sampailah Allah SWT, orang kafir marah sebab dia dah melanggar perjanjian. Jadi dia kata, datanglah yang sahabat tadi tu yang jamin dia. Dia kata, aku dah tak boleh jamin kau dah. Sebab kau dah melanggar perjanjian dah. Jadi kalau kau nak aku terus jamin, jangan solat kat beranda, solat dalam rumah. Dia kata tak apalah. Ambil baliklah. Tarik baliklah kamu punya jaminan. Itu dia sebut tentang Abu Bakar Siddiq kan. Masya-Allah hebat Abu Bakar ni. Okey. Jadi bila dah berhijrah ke Habsyah, Utbah bin Ghazwan ni dia tak boleh duduk aman, bahagia ataupun duduk tenang, tentram di
di Habsyah. Ya. Sebab dia terlalu rindu dengan Nabi SAW. Terlalu rindu dengan Nabi SAW. Akhirnya, dia balik seorang-seorang. Dia balik ke Mekah seorang-seorang, ikut jalan laut seorang-seorang, dia meredah lautan dengan sampan kecil, kan? Sampan kecil yang dipukul oleh ombak yang selalu kan? Balik ke Mekah sebab dia tak boleh hidup tanpa Nabi SAW. Dia sangat rindu dengan Nabi SAW. Dia balik seorang-seorang ke Mekah sebab terlalu rindu dengan Nabi SAW. Okay? Jadi Sayyidina Umar pernah menghantarnya untuk membebaskan wilayah yang ditawan oleh Parsi. Dia pergi dengan jumlah tentera yang sedikit, tapi akhirnya berjaya membebaskan. Okey, membebaskan Allahumma salli wilayah tersebut daripada cekaman Parsi. Dan dia adalah orang yang membuka kota Basrah. Basrah ni Iraq yang akhirnya menjadi pusat pemerintahan Islam selepas di zaman Allahumma salli di zaman Sayyidina Uthman bin Affan dan zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali. Jadi kan daripada Mekah dipindahkan ke Basrah kan. Basrah. Okey. Allahumma salli Uthman. Okey. Utbah bin Ghazwan ni dari sudut kepribadian dia adalah orang yang hidup miskin, takut pada harta, takut pada harta. Satu hari dia dapat baju yang mewah, burdah, baju mewah. Dia koyakkan dua baju tu. Dia koyakkan dua. Separuh dia bagi dekat sahabatnya Sa'ad bin Malik. Separuh dia pakai. Sebab baju mahal, dia takut baju mahal tu akan ni. Dia koyakkan baju tu belah dua. Separuh dia suruh Sa'ad bin Malik pakai, separuh dia pakai. Sampai tahap tu sekali orang yang takut dengan harta. Okay. Jauh lagi kita dengan para sahabat. Sebab itu bila kita bicara tentang para sahabat ni, insyaAllah mudah-mudahan kita ni sedikit dapatlah menginsafkan diri, dapatlah sedikit mentarbiah diri kita. Bagaimana seorang raja namanya Raja Tubak yang sangat rindu pada Nabi SAW walaupun Nabi belum dilahirkan, kan? Sanggup bersedia nak menyambut Nabi di Madinah, bina rumah 2 tingkat untuk Nabi SAW di Madinah. Nanti 40 orang alim untuk tunggu Nabi di Madinah, tulis surat dan dipesan pada alim ni, orang 400 alim ni, tolong serahkan surat ini kepada Nabi SAW. Itulah. Dan rupanya surat itu diwarisi oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dan rumah itu adalah rumah yang dibina oleh Raja Tubak yang diwarisi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah kisah. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Hurairah, kita dah tahu dah bagaimana kehebatan Abu Hurairah. Okay. Kemudian kita baru kenal seorang namanya Al-Bara' bin Malik, adik-beradik Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian kita kenal namanya Utbah bin Ghazwan yang terlampau rindu Nabi sehingga dia balik seorang-seorang meredah lautan, untuk kembali ke Madinah sebab tak mampu hidup di Habsyah, hidup senang lenang di Habsyah, sedangkan Nabi SAW menghadapi ujian, dia selalu rindu dengan Nabi SAW. Itulah kisah para sahabat yang hari ini kita bincang. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk Thabit bin Qais, Usaid bin Khudair, Abdurrahman bin Auf, Abu Jabir, Amr bin Jamuh, Habib bin Zaid. Nanti insyaAllah kita akan bincang pada pertemuan kita akan datang. Jadi cukup sekarang itu. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Jom kita Mira ada kalian je. Mira. Minta moderator tutup majlis dulu. Tutup Kita majlis. yang lain sekejap Okey. Maaf semua. Dengar ke tak? Suara Dengar. putus. Tak, saya risau suara saya tak dengar, tenggelam. Ayolah, Astagfirullahaladzim. Okey, silakan. Jazakumullah khairan jazak. Saat perkongsian hari ini 7 orang sahabat hari ini telah diceritakan, alhamdulillah. Maknanya setakat ini 30 sahabat yang Ustaz ceritakan, ada lagi berbaki 23 sahabat, insya-Allah. Mudah-mudahan semua 60 sahabat kan Ustaz? Betul, 60 Mudah-mudahan sahabat. bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sedikit saya dengar Mira, suara tak jelas Mira. Allahu Akbar. Okey. Hilang terus. Okey, tak apa. Kita Mira keluar dia masuk balik tu sebab line dia selalu macam tu. Kena keluar masuk balik insya-Allah okey. ya. Kejap saya. Okey. Dengan iklan dia. Kalau tadi kita tutup, insya-Allah. Apa Adina pun boleh tutup. Tak apalah kita tutup Maaf Okey, Ustaz. okey, Ya Allahu Akbar. Minta silakan. maaf. Itu sebab saya tanya tadi saya dengar ke tak tenggelam agaknya. Ya Allah Akbar. Maaf sangat. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas perkongsian hari ini, masya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan bertambah pengetahuan kita tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. 7 kisah sahabat hari ini yang telah Ustaz ceritakan. Alhamdulillah kita berbaki lagi 23 sahabat insya-Allah. Semua 60 sahabat insya-Allah. Sedikit ebahan kuliah. Hari ini 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Amin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tafsir Al-Quran. Dan kuliah-kuliah seterusnya boleh rujuk di grup masing-masing insya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, minta maaf. Lain mungkin tak okey. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.